Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Malam ini kita akan meneruskan perbincangan SOP baru, norma baru bagi menunaikan umrah di Tanah Suci. Pada minggu lalu kami sudah melaksanakan ataupun melakukan perbincangan ini bersama dengan Ketua Pengarah Eksekutif Datuk Haji Ahmad Ruzman Ahmad Razali, Ketua Pegawai Eksekutif TH Travel and Services. Tetapi minggu ini kami akan melanjutkan lagi perbincangan ini kerana respon ataupun reaksi daripada penonton amat baik, dan apatah lagi yang terkini yang kita sudah maklum bahawa Menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri ada mengumumkan bahawa umat Islam termasuk di negara kita menantikan keputusan dengan penuh debar sama ada pihak Kerajaan Arab Saudi membenarkan jemaah haji dari Malaysia untuk menunaikan haji pada tahun 2021 akan datang. Adakah ini merupakan satu berita baik? Dalam masa yang sama juga, keputusan pihak Kerajaan Arab Saudi mewajibkan vaksinasi ataupun imunisasi COVID-19 bagi semua jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Jadi itu berita yang sudah pun kita tahu, tetapi bagaimana persediaan tabung haji dan juga jemaah haji itu akan diumumkan dari masa ke semasa oleh pihak tabung haji dan pihak kerajaan Malaysia, kerana pihak kerajaan Malaysia sedang berunding dengan serius sekali dengan pihak kerajaan Arab Saudi. Adakah jemaah haji pada tahun ini akan berpeluang menunaikan ibadah rukun Islam kelima ini berbanding pada tahun lalu kita tidak dibenarkan akibat pandemik COVID-19. Jadi pada malam ini kami akan meneruskan perbincangan berkaitan dengan SOP Umrah norma baru, sekali lagi bersama Datuk Haji Ahmad Ruzman Ahmad Razali, Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji Travel and Services Sdn Bhd. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Tuan Haji Nazri dan juga para penonton sekalian. Okey Datuk, mungkin Datuk nak respon sedikit berkaitan dengan kenyataan Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri itu berkaitan dengan negara masih menunggu keputusan pihak Kerajaan Arab Saudi sama ada membenarkan jemaah haji negara kita untuk menunaikan haji pada tahun ini, dan dalam masa yang sama keputusan pihak Kerajaan Arab Saudi mewajibkan vaksinasi COVID-19 bagi semua jemaah yang akan menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Jadi mungkin sebagai orang yang lama dalam ibadah haji dan masih lagi melihat perkara ini secara serius sebagai Ketua Pegawai Eksekutif TH Travel, apa komen Datuk tentang ini? Ya, terima kasih Nazri. Sama sekali mengenai kebenaran untuk rakyat Malaysia menunaikan fardu haji, pada pandangan saya dan pada pengamatan saya, perkara itu memanglah dialu-alukan oleh kita semua. Pada masa yang sama, melihat kepada trend atau amalan pihak Kerajaan Arab Saudi, mereka amat mementingkan kebajikan dan kesihatan para duyufur rahman dari seluruh negara. Jadi tentunya mereka membuat pertimbangan dengan mengambil kira perkembangan suasana COVID-19 di semua negara yang ada menghantar bakal-bakal haji. Bagaimanapun kita rasa kalau tidak ada perubahan seperti mana keadaan seperti ini berterusan sehingga musim haji yang jangka bermula pada penerbangan pertama pada 11 Jun nanti, maka akan ada peluanglah untuk jemaah haji daripada Malaysia menunaikan haji bersama dengan jemaah haji daripada negara-negara. Bermakna berbanding tahun lepas. Tahun lepas tidak ada jemaah yang berangkat dari luar negara masuk ke Saudi untuk menunaikan haji, yang menjadikan jumlah 1,000 orang tahun lepas. Jadi tahun ini kita rasa besar kemungkinan akan ada jemaah daripada luar negara dibenarkan berangkat masuk Saudi untuk menunaikan haji. Dari segi vaksinasi itu, seperti mana saya kata tadi juga, dia melihat keadaan sekarang. Situasi bekalan vaksin seluruh dunia ke pelbagai negara dan juga apa yang perlu pihak Saudi adakan. Contohnya, pihak mereka telah pun memulakan vaksinasi rakyat mereka sendiri sejak bulan Disember lagi, dan termasuk juga pekerja-pekerja. Mungkin pekerja ini terdiri pada rakyat negara lain, tapi pekerja katakan bahagian pencucian Masjidil Haram, mereka juga telah melalui proses vaksinasi peringkat-peringkatlah supaya menjelang musim haji semua pekerja turut sama divaksinasi oleh pihak Saudi, sebab mereka akan jadi pelayan kepada bakal haji daripada seluruh negara. Okey, Datuk, lanjutan daripada perbincangan kita pada minggu lalu berkaitan dengan SOP penunaian umrah di Masjidil Haram.
Ramai juga ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Kita dah cerita tentang prosedur ketibaan di lapangan terbang, kita perlu buat aplikasi Idmana dan sebagainya, kita perlu jalani kuarantin 3 hari di hotel ketibaan di Madinah. Dan keputusan itu akan membenarkan kita membuat ziarah di Masjid Nabawi dan sebagainya. Dan apabila jemaah sampai ke Mekah, apa yang perlu dilakukan dan bagaimana prosedur ataupun SOP yang terkini yang dikuatkuasakan pada ketika ini, mungkin masa akan datang akan berubah oleh pihak kerajaan Arab Saudi, Datuk? Okey, kita cakap ni sekiranya keadaan tidak berubahlah, suasana sekeliling tidak berubah, maka prosedur yang ada ni yang kita boleh gunakan sebagai panduan adalah seperti berikut. Pertamanya, sebelum masuk ke Mekah lah, daripada Madinah contohnya, kita telah dapat kena pasti waktu yang kita diluluskan. Maknanya syarikat atau operator telah booking waktu itu kita masuk ke Masjidil Haram untuk tawaf dan sa'i. Macam saya pernah cakap mungkin pukul 4 petang atau pukul 8 malam atau 12 tengah malam. So bila sudah pasti waktunya itu, maka kita perlu bersiap sedia untuk melapor diri di pintu yang telah dikenapasti, pintu Masjidil Haram itu sendiri, pintu nombor berapa atau nama pintu itu sendiri akan diberitahu dalam sistem tu. Maka kita dalam perkumpulan 25 orang tak lebih tadi perlu berada di pintu lebih kurang 1 jam sebelum waktu dibenarkan masuk. Dan di pintu tu nanti akan dipandu oleh guide ataupun mutawif daripada pihak Masjidil Haram itu sendiri. Kita dalam menjaga penjarakan, jaga SOP yang basic lah. Pelitup muka, kemudian kena bawa sejadah sendiri untuk sembahyang sebagainya. Kita bawa, kalau boleh bawa jugalah sanitizer dan sebagainya tu. Dan kita berjalan dalam mengekalkan penjarakan. Ikutlah guide pada pihak masjid tadi untuk melakukan tawaf dan sa'i umrah kita. Sentiasa berjaga jarak dan ikutlah arahan dia. Dia biasa akan pandu kita mana boleh solat sunat ke sunat selepas tawaf sebagainya. Semua kena ikut dia sampai selesai. Maknanya berakhir dengan sa'i dan tahlul di Marwah tu. Dan kita segera follow atau ikut dia sampai pintu untuk keluar, balik ke hotel masing-masing. Tidak ada masa untuk bersantai dan sebagainya lah. Buat kali ini dibawa SOP baru. Itu bermakna selesailah umrah kita untuk kali pertama. Okey, Datuk. Adakah dikuatkuasakan juga kuarantin wajib ketika jemaah sampai di Makkah seperti mereka sampai di Madinah? Kerana ni bandar dua berbeza, ada daerah yang berbeza walaupun di bawah negara yang sama iaitu Arab Saudi. Tetapi mungkin kerana mereka ingin melakukan SOP yang ketat, adakah dikuatkuasakan SOP kuarantin wajib sekali lagi apabila jemaah sampai di Mekah ataupun tidak? Tidak lagi. Okay, alhamdulillah setelah kita kuarantin di Madinah atau apa jua perjalanan kita, maknanya selepas 3 hari pertama berada di Arab Saudi, maka tidak ada lagi kuarantin lah. Tidak perlu kuarantin kali kedua mata-mata kerana kita bertukar bandar atau kota suci. Alhamdulillah. Jadi selepas mengujakan umrah pertama itu, kerana kita tahulah kalau musim umrah biasa selain waktu pandemik itu, kita bebaslah untuk melakukan aktiviti ziarah, mutawif akan bawa kita ziarah tempat-tempat bersejarah di sekitar Mekah dan sebagainya. Ibadah fardu solat 5 waktu akan menjadi satu amalan yang wajib kita lakukan untuk berulang-alik dari hotel ke Masjidil Haram dan sebagainya. Adakah proses untuk melakukan umrah seterusnya itu akan dikuatkuasakan SOP yang sama seperti mana yang kita lakukan ketika melakukan umrah pertama setibanya sampai ke kota Mekah, Datuk? Ya, soalan yang baik. Maknanya setelah selesai umrah pertama, kita nak buat kali kedua, masih kena buat permohonan semula lah untuk buat umrah kali kedua ni. Kalau ada kelapangan, dia akan lulus lah. Kalau seandainya tidak luluskan, mana kita kena berpuas hati dengan umrah pertama tadilah. Dan jika diluluskan, maka kita tengok waktu berapa dan pintu mana kita masuk, kita aturlah dengan syarikat masing-masing, operator masing-masing untuk pergi berniat ihram di mikat lah. Biasanya mikat yang paling hampir Tanaim lah. Cuma perbezaan kali ini bila pergi Tanaim tu, kita tak dibenarkan turun daripada kenderaan. Biasa dulu jemaah kita bila sampai di Tanaim, mereka pergi ke masjid di Tanaim tu dan sembahyang sunat ihram dalam masjid tu. Ya. Kali ini dia hanya sampai ke Tanaim hanya untuk berniat ihram saja di situ dari dalam kenderaan. Okey. Dan kena balik mulakanlah tawaf sa'i dia dan seterusnya lah. Kalau diizinkan dalam sistem itamarna tadi.
Dari pengalaman petugas tabung haji travel di Mekah ketika ini, adakah mereka dibenarkan untuk melakukan umrah lebih daripada sekali apabila mereka sudah sampai ke Tanah Suci, Datuk? Ya, masa tak banyak. Yang dibenarkan keseluruhan lebih kurang dalam 10 hari sekarang ni kalau negara yang ada menghantar jemaah umrah. Maka kalau masa orang tak ramai, kita adalah pulang buat masa inilah. Tapi sekiranya kita pergi besok, mudah-mudahan kita bersama berdoa, katakan kita diizinkan untuk pergi, semua pihak mengizinkan kita pergi untuk menunaikan umrah pada bulan puasa. Biasanya bulan puasa ni orang ramai. Betul. Jadi bergantung pada crowd pada masa tu, maka saya rasa kemungkinan untuk dapat peluang kedua tu tipis sikit lah. Jadi kena bersedia. Pergi umrah norma baru ni, terutamanya kalau umrah Ramadan, jika diizinkan maka kita kena bersedia untuk menjalankan umrah hanya sekali lah. Dalam walaupun pergi total 10 hari tapi sekali je kita dapat. Sebab orang Malaysia ni Nazir tahu kan, kadang pagi sekali, malam sekali, kadang 3 kali sehari je. Jadi, lagi-lagi kalau ada tenaga, Datuk kan? Ya, betul. Datuk, berkaitan dengan ziarah ataupun menunaikan solat 5 waktu berjemaah di Masjidil Haram, adakah juga akan dikenakan permit ataupun kebenaran khas sebelum jemaah boleh masuk ke pekarangan masjid? Betul. Untuk Mekah, dia berbeza dengan Madinah. Madinah kalau untuk sembahyang solat 5 waktu tak perlu apa-apa permit. Tapi bagi Masjidil Haram di Mekah, perlu ada permit. Sistem yang sama, kita mana kita kena mohon dan dia akan benarkan masuk. Sama juga pintu mana masuk, dia nak kawal crowd kan. Jadi dia akan beritahu pintu mana untuk sembahyang di atas sembahyang fardu yang dia benarkan. Sekiranya ada waktu tertentu yang dia tak benarkan, maka kita masih boleh bersembahyang mengikuti imam Masjidil Haram. Cuma hanya dapat melakukan solat itu di luar masjid, iaitu di dataran yang kita kata yang dataran marmar yang putih siling tu, atau putih kata courtyard kan. Ya, courtyard. Pekarangan boleh, tak perlu. Mana tak perlu mohon langsung tu pergi sembahyang courtyard boleh, atau mohon tak lulus sembahyanglah di courtyard. Ada option tu lah. Ya, adakah di courtyard ataupun di pekarangan Masjidil Haram itu akan ada SOP juga, penjarakan dan sebagainya? Soalan Nazif bagus lagi ni. Jadi betul, di courtyard tu sendiri tetap kena jaga SOP pelitup muka dan juga penjarakan serta kena bawa sejadah masing-masing. Itu basic 3 tu. Gambar-gambar yang sudah pun kita lihat yang dikongsikan oleh berita dari Arab Saudi, nampaknya penjarakan ataupun SOP pandemik COVID-19 di dalam Masjidil Haram ketika menunaikan umrah ataupun menunaikan solat 5 waktu itu amat ketat sekali. Agak benar-benar berbezalah. Nak buat tawaf dan sebagainya begitu tertib dengan barisan yang kekal, tidak boleh memotong barisan dan sebagainya. Jadi apa perkara do's and don't yang perlu diikuti dan perlu ditaati ketika melakukan umrah ataupun ketika berada di dalam Masjidil Haram? Saya kira kita boleh buat summary lah ringkasannya. Pertamanya sentiasa memakai pelitup muka. Ini kita perlu buat lah. Sentiasa ada seperti mana kat Malaysia juga. Kemudian sentiasa bawa sejadah. Bila kita nak singgah tiba-tiba masuk waktu pun sejadah tu ada sentiasa dengan kita. Boleh join terus untuk sembahyang, tetapi sejadah kena ada. Jadi pelitup muka, sejadah, kemudian apabila berjalan atau bila nak menunaikan solat, kenalah jaga penjarakan tu. Biasanya 1 meter tak kurang. Saya tengok dalam gambar-gambar yang dikongsi tu, kebanyakannya lebih. Agak lebih jarak pada manusia sikit lah, mungkin dalam 1,5 meter bila nak letak sejadah sebagainya lah. Okay. Kemudian dia akan sediakan contohnya plastik untuk kita isi selipar. So, bila dia sediakan, dia bagi pakai. Jangan tak pakai. Nanti ada masalah pula. Kena tahan, kena tegur. Apa yang dia disuruh buat, kita buat je. Kemudian, waktu tadilah. Permit untuk waktu masuk solat sebagainya kena patuhilah. Dan pintu yang kena patuhi. Yang akhir sekali, pada saya perlu ingat, cuba elak tempat-tempat yang sesak lah. Tiba-tiba ada crowd ke, ada orang bagi apa-apa sambil makanan atau minuman. Kita tak payahlah pergi bobok sebagainya kalau ada lah.
Jadi benda-benda tu kita minta semua jemaah haji, jemaah umrah elakkan daripada berlaku. Itu maknanya yang perlu bad, tutup muka, sejadah, penjagaan sosial dan gunakan sebagai tambahan plastik selipar dan patuhi jadual kita untuk masuk ke Masjidil Haram dan berada awal daripada masa yang ditetapkan dan akhir sekali elakkan tempat yang susah. Datuk, kita sudah biasalah daripada benda ni perkara baru, tetapi jemaah kita yang seringkali menunaikan umrah, menunaikan haji, berada di dalam Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi ini satu sunnah ataupun kelebihan yang akan ditunggu-tunggu. Biasanya para mutawif kita, para asatizah kita sentiasa mengingatkan ambillah peluang ini untuk beriktikaf, melakukan amalan-amalan sunat di dalam masjid. Kalau boleh tak payahlah nak ulang-alik ke hotel dan sebagainya. Ambil peluang untuk beriktikaf lama di dalam masjid. Adakah iktikaf, melakukan perkara-perkara sunat ini masih dibenarkan ataupun bagaimana? Lepas solat macam kita di Malaysia ni kena balik, semua kena balik ataupun bagaimana? Setakat ni untuk waktu antara solat zuhur dengan solat asar masih dibenarkan untuk beriktikaf. Dan yang kedua adalah waktu antara solat maghrib dengan solat isyak. Itu je dua waktu yang setakat ini dibenarkan kita beriktikaf. Maknanya dia tak tegur, tak suruh kita keluar daripada masjid lah. Tapi lain pada itu, kita tak dibenarkan lah. Memang secara keseluruhan tak digalakkan berada lama dalam masjid lah. Walaupun niat kita memang nak untuk iktikaf dan sebagainya. Dan kita harap keadaan ini tak berubah atau keadaan ini lebih fleksibel baik lagi. dan lebih baik lah. Ya. Datuk, jika jemaah melanggar SOP ataupun perkara-perkara yang ditentukan oleh pihak berkuasa Arab Saudi itu di dalam masjid ataupun ketika menunaikan umrah ini, adakah tindakan undang-undang akan diambil ataupun bagaimana? Ini juga akan dipikirkan oleh jemaah. Oh, kalau susah macam ni macam manalah, terlepas pandang, terlupa, tidak dapat orang kata pun jumpa mutawif ke, dah terputus dengan mereka, hilang dan sebagainya. Jadi tak tahu kan undang-undang yang ditentukan. Bagaimana, Datuk? Setakat ni dia tak adalah lebih pada denda atau sebagainya. Tapi contoh, paling mudah kita ambil contoh kuarantin 3 hari pertama tadi. Ada pernah berlaku jemaah daripada negara tertentu lah, tak payah sebut negara. Patutnya 3 hari tak boleh keluar bilik. Jadi lepas 2 hari begitu, dia rasa tak selesa ke apa, dia pakat-pakat satu grup dia keluar daripada bilik, pergi buat solat berjemaah dalam surau, dalam hotel. Tapi entah macam mana dapat diketahui oleh pihak berkuasa, maka mereka diharap untuk start semula kuarantin. Hari pertama balik, 1, 2, 3 kena kira balik. Padahal dah tinggal baki 1 hari. Ya. Itu kaedah tu lah. Sama juga kalau kita ketika miss waktu masuk masjid untuk tawaf sa'i atau miss waktu masuk ke masjid untuk kita solat fardu, tak dibenarkan masuk lah. Jadi terpaksa apply balik, jadi susah lah. Itu je. Dia tak adalah katakan didenda dari segi wang ringgit, kena bayar sekian apa ke. Setakat ni lah yang kita dengar, hanya disuruh kita jangan masuk, balik semula ke hotel, atau kalau dari segi kuarantin, suruh start semula kuarantin, kira balik 3 hari tadi. Ya. Itu yang dibuatlah. Okey, Datuk, berkaitan dengan pelaksanaan perkara yang amat ketat ini, adakah juga akan kita lihat penambahan kos yang amat ketara yang akan ditentukan oleh pihak pengurusan umrah seperti travel agency ataupun operator termasuk tabung haji travel, dan kos itu akan dipulangkan kepada pihak jemaah. Adakah itu caranya, Datuk? Saya hanya mampu bercakap bagi pihak tabung haji travel lah. Tapi saya rasa kawan-kawan travel agent lain pun hampir sama juga amalan dia. Pertamanya kita akan lebih berterus terang lah dengan jemaah. Lebih baik kita transparent. Kalau betul ada kos meningkat dari segi kos penginapan, kita akan bagi tahu dan kita akan share sebelum dia pergi lagi lah. Maknanya di sini masa datang berurusan sebelum buat bayaran, kita dah bagi tahu dah. Apa sebab harga pakej kali ini tinggi sikit. Jadi contoh kos yang akan meningkat, namanya kos bilik itu sendiri. Kos bilik biasa dulu ada juga setengah operator yang buat pakej 4 orang sebilik. Jadi kalau 2 sebilik, maka automatik macam kos bilik saja dan dah double. Yang kedua, apabila kuarantin 3 hari pertama ni, makan perlu dihantar oleh pihak hotel ke bilik 3 kali sehari sekurang-kurangnya, maka makan di bilik di hotel tentunya lebih mahal lah. Kos dia kalau dulu bajet dia sekian-sekian, sekarang mungkin 3-4 kali ganda lah untuk makan saja. Sekurang-kurangnya dalam 3 hari kuarantin. Itu antara 2 kos yang utama yang akan meningkat. Dan last sekali kos kenderaan. Kenderaan pun sama, dia hanya benarkan kita isi separuh daripada muatan
asal apa bas atau apa yang kita gunakan. Sini separuh saja, tak boleh isi full macam dulu. Jadi kita pun boleh kira sendirilah lebih kurang berapa kos naik. Kita akan share dengan bakal jemaah umrah kita dan mereka mesti sedia membayarlah. Kita pun paling mudah saya cakap transparent atau orang kata honesty is the best policy lah. Jujur naik kelas dengan jemaah, insyaAllah dia faham dan dia rasa dia mampu, dia akan bayar. Okey, Datuk, dah selesai umrah di Tanah Suci, biasanya jemaah akan bersiap sedia untuk keluar dari Tanah Suci menunaikan tawaf wada ataupun tawaf wida, tawaf perpisahan. Adakah zaman pandemik ini tawaf wada ini dibenarkan ataupun dah tak ada dah? Sekali itulah umrah kita seperti Datuk katakan tadi, kita akan dibawa ke lapangan terbang dan itulah berakhirlah perjalanan kita 10 hari di Tanah Suci. Bagaimana Datuk? Ya, tawaf wada ni kalau dulu je lah kita kata memang jadi diberatkanlah, kecuali ada menjadi tuntutan lah kita kalau tak buat kita terpaksa bayar dam dan sebagainya. Tetapi bila keadaan menghalang seperti mana SOP umrah suasana COVID ni, maka tawaf wada yang tidak dibenarkan lagi ini tidak lagi dikenakan dam lah. Itu yang penting, bukan kita tak nak buat tetapi tidak dibenarkan buat masa ini lah. Kita harap keadaannya lebih baik dan lebih baik. Semoga satu hari nanti akan dibenarkan lah. Itu yang kita mengharapkan semuanya. Okey, selepas itu mereka akan terus dibawa pulang. Prosedur penerbangan balik macam mana dan setibanya ke Kuala Lumpur, Datuk? Okey, sehari sebelum balik, pihak syarikat operator atau syarikat umrah perlu mengedarkan orang yang dipanggil letter of undertaking, macam surat perakuan lah. Biasa akan diperolehi oleh syarikat daripada pihak konsulat kita, akan minta jemaah isi dan dikumpul sehari sebelum. Surat tu menyatakan kesanggupan kita lah sekiranya ada kos tertentu, setibanya kita di Malaysia, balik tanah air, ada kos-kos tertentu berkait dengan perawatan ataupun kuarantin, sebagainya, mana kita mengaku kita yang akan tanggung kos tersebut. Itu yang perlu isi lah. Kalau tidak, semua proses ini adalah seperti biasa, seperti musim biasalah. Bila tiba masa, patutnya wakil umrah akan uruskan jemaah berangkat ke Jeddah dan juga menguruskan check-in bagasi masing-masing. Akhirnya jemaah menunggu dan mendapatkan boarding pass dan pasport masing-masing. Seterusnya bila tiba masa melalui proses immigration Saudi, masuk ke Dewan Menunggu dan menunggu penerbangan. Jadi beza dia, satu, ringkasnya tak dibenarkan buat masa ini untuk tawaf wada. Yang kedua, perlu isi letter of undertaking tadi. Samping itu ada juga option sebenarnya untuk kita mengambil PCR test lagi sekali sebelum balik. Bila ada result negatif, mudah-mudahan sampai di sini, kita dapat pendekkan sikitlah tempoh kuarantin kita daripada 10 hari kepada 7 hari dengan adanya negatif PCR test. Kos kuarantin di tanah air itu akan dibiayai oleh jemaah sendiri ataupun bagaimana, Datuk? Dia pulang pada syarikat masing-masing. Kalau dia kata kami punya package dah include everything, dan mungkin mahal sikit lah. Jadi kalau macam saya kata tadi, terus terang aja. Kalau harga sekian tak termasuk PCR test. Kalau nak masuk PCR test, harga sekian. Macam wajib travel kita ada menganjurkan PCR test ni untuk jemaah haji kita. Sekiranya bila beramai, kita dapatlah perusahaan dan buat deal dengan syarikat yang buat PCR test tu supaya dapatlah harga yang kompetitif sikit untuk kebaikan bakal haji jemaah umrah TSTS. Akhir sekali, Datuk, apakah harapan Datuk untuk kita lihat industri ini dapat lahir semula, dapat bangkit segera, walaupun kita dengar ramai di kalangan agensi operator umrah ni ada yang sudah pun gulung tikar, ada tidak mampu boleh bertahan lagi kerana pandemik ini terlampau lama, dan juga di kalangan jemaah mungkin tidak sabar-sabar untuk kembali ke Tanah Suci, tak tahulah bila, tetapi mereka mendoakan. Jadi apa harapan Datuk supaya ini dapat kita realisasikan dalam masa yang terdekat dan juga kita doa sama-sama, Datuk? Okey, secara keseluruhan saya ingin menyerulah semua pihak sama ada bakal pengerja umrah dan juga syarikat-syarikat umrah mendoakan agar keadaan COVID ni pertama baik dan seterusnya memungkinkan kita untuk berangkat. Paling-paling tidak pun bulan Ramadan ini, mudah-mudahan. Amin. Dan bagi pemain-pemain itu saya rasa kenalah bersabarlah. Kalau ada masalah sekarang, cubalah tangani, buatlah apa-apa yang perlu, restructure atau carilah bisnes sementara kita menunggu pulihnya bisnes ataupun umrah kita. Dan sekiranya ada syarikat yang sudi, boleh bekerjasama dengan Tabung Haji Travel juga, sama ada kita sama-sama membuat tempahan tempat penerbangan sebagainya apabila dibolehkan nanti.
ramai kawan-kawan yang dah gulung tikar sebagainya. Jadi saya di pihak Tabari Travel sentiasa malukan siapa juga dalam bentuk apa kapasiti, sama ada mereka masih wujud sebagai syarikat atau mereka sudah tidak berapa lagi, mereka masih boleh datang sebagai individu sebagainya supaya dapat bekerjasama kita. Paling tidak mereka boleh jadi ejen menjual pakej kita nanti sekiranya dibenarkan umrah nanti. Jangan kata putus harap, mudah-mudahan ada hikmah di sebalik apa jua yang Allah turunkan kepada kita. Terima kasih Datuk Haji Ahmad Ruzman Ahmad Razali, Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji Travel and Services Sdn Bhd. Kita doakan mudah-mudahan travel bubble untuk umrah dan haji ini kalau kita dapat realisasikan dengan kebenaran pihak Kerajaan Arab Saudi dan juga kebenaran daripada Kerajaan negara kita Malaysia, apa yang dimahukan oleh para jemaah akan dimakbulkan, dan begitu juga dapat memastikan apa yang kita akan lalui semuanya selamat mengikuti SOP ataupun norma-norma baru yang ditetapkan oleh kedua buah negara. Terima kasih Datuk. Itu saja agenda Awani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.